Assalamualaikum Doktor, saya Adana Batrisha binti Muhammad Fauzi, nombor matrik 278999. Hari ini saya akan membentangkan berkenaan aktiviti kurikulum yang pernah disertai dalam bidang kelab dan persatuan. Matlamat penubuhan kelab dan persatuan ini adalah untuk membantu guru dan pelajar untuk merancang dan melaksanakan aktiviti dengan bermatlamatkan untuk melahirkan insan yang berwibawa, berketerampilan dan berkeyakinan tinggi sebagai pemimpin di sekolah dan berpotensi untuk mengembangkan bakat dan upaya kepimpinan masing-masing ke peringkat yang lebih tinggi dalam bidang-bidang yang diceburi pada masa akan yang datang. Ini merupakan ringkasan aktiviti kurikulum yang pernah saya sertai dari zaman sekolah rendah sehingga zaman diploma. Saya tidak dapat menyertai mana-mana aktiviti kurikulum pada peringkat ijazah ini akibat daripada wabak COVID-19 yang telah melanda. Aktiviti kurikulum yang pertama yang pernah saya sertai ialah kem alam semula jadi anjuran kelab alam sekitar di sekolah saya. Seterusnya, latihan silat lintau anjuran kelab seni mempertahankan diri. Seterusnya ialah program International Festival of Innovation on Green Technology (IFINOC), anjuran kelab reka cipta dan inovasi. Seterusnya, program Intellectual Property Summer Camp (IP Summer Camp), anjuran kelab reka cipta dan inovasi. Akhir sekali, program ekspedisi mendaki Gunung Datuk Rembau, anjuran kelab mendaki. Saya mulakan pembentangan saya dengan aktiviti pertama iaitu kem alam semula jadi. Pada tahun 2012, saya telah menyertai kem alam semula jadi di peringkat kebangsaan di Pusat Kurikulum Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan di Bacok, Kelantan selama 4 hari 3 malam. Setiap sekolah diwakili oleh 4 orang murid untuk menyertai kem ini. Aktiviti ini merupakan pengalaman pertama saya menyertai aktiviti kurikulum di luar bilik darjah dan terpilih untuk menjadi salah satu wakil sekolah saya yang menyertai kem ini. Banyak aktiviti yang telah dijalankan di kem tersebut antaranya ialah perkemahan, aktiviti night walk, aktiviti berkayak dan keyakinan diri di dalam air dan ceramah berkenaan alam sekitar. Kem ini sangat menarik bagi saya kerana semua aktiviti yang dijalankan di dalam kem ini saya tidak pernah mencuba. Jadi ini merupakan pengalaman pertama saya yang banyak mengajar saya dengan mencuba aktiviti yang baru. Refleksi bagi kem ini ialah bagi aktiviti perkemahan, kami dikehendaki untuk memasang kemah sendiri bersama dengan ahli kumpulan yang lain. Aktiviti ini sangat mencabar kerana saya tidak mempunyai pengalaman dalam memasang kemah. Tetapi saya bernasib baik kerana mempunyai ahli kumpulan yang saling bantu-membantu dan mengajar saya untuk memasangkan kemah tersebut. Pada waktu malam, semua peserta dikehendaki untuk menjaga kawasan perkemahan mengikut giliran masing-masing. Ini mendidik saya untuk menjadi seorang yang berdisiplin dan bertanggungjawab untuk menjaga rakan-rakan yang lain sewaktu mereka tengah berehat. Dan sebaliknya, mereka juga menjaga saya ketika waktu bertugas saya sudah tamat. Bagi aktiviti night walk, kami semua berjalan masuk ke dalam hutan beramai-ramai, tetapi semua harus berjalan mengikut ahli kumpulan masing-masing. Hal ini supaya semua peserta tidak akan sesat dan tertinggal. Jadi semua ahli perlu memainkan peranan masing-masing untuk sentiasa berwaspada dengan keadaan sekeliling dan saling menjaga antara satu sama lain. Aktiviti night walk juga menarik minat saya untuk menjaga alam sekitar. Selain itu, bagi aktiviti berkayak dan keyakinan diri dalam air, kami melakukan aktiviti di dalam air sungai yang deras dan dalam. Namun begitu, aktiviti berbahaya ini dijaga dengan ketat oleh pengawal keselamatan kem tersebut. Aktiviti ini membantu saya untuk menjadi lebih berani dan saling bekerjasama untuk membantu antara satu sama lain ketika menyeberangi sungai tersebut. Saya masih ingat lagi ada peserta yang mana kakinya telah digigit oleh lintah dan pacat sewaktu aktiviti ini dijalankan. Akhir sekali, aktiviti ceramah berkenaan alam sekitar. Ceramah ini banyak memberi input yang berguna untuk menjaga alam sekitar dan mengekalkan habitat flora dan fauna supaya kita hidup dalam keadaan aman damai. Seterusnya, saya akan membentangkan berkenaan aktiviti latihan silat lintau. Pada tahun 2013, saya telah menyertai kelab silat lintau di sekolah. Murid tingkatan 1 pada ketika itu wajib menyertai salah satu kelab seni mempertahankan diri bagi setiap murid. Latihan silat ini diadakan pada setiap hari Isnin pada setiap minggu dan setiap murid wajib memakai t-shirt putih sewaktu latihan dijalankan. Aktiviti latihan ini dijalankan secara berpasangan dan latihan ini perlu dilaksanakan secara nyata dan tegas. Contohnya, jika latihan itu mengajar cara untuk menumbuk pihak lawan, maka murid perlu menumbuk pihak lawan masing-masing dengan kuat seperti mereka sedang diserang. Ini adalah untuk mempersiapkan diri murid ke arah dunia realiti yang penuh dengan bahaya. Latihan ini memerlukan semangat juang yang kuat dalam diri murid dan murid tidak boleh menjadi lemah dan menunjukkan bahawa diri mereka takut untuk melakukan latihan tersebut.
Untuk refleksi melalui aktiviti ini, saya telah banyak mempelajari cara asas silat lintau yang boleh digunakan untuk mempertahankan diri saya daripada perkara yang tidak diingini sekiranya berlaku. Aktiviti seni mempertahankan diri ini sangat berguna kepada murid, terutamanya murid perempuan, kerana banyak kes keganasan yang berlaku melibatkan perempuan. Jadi ilmu yang diperoleh daripada latihan ini boleh digunakan dalam keadaan yang sepatutnya seperti sewaktu kita tengah dirompak. Ilmu yang diperoleh ini tidak boleh sewenang-wenangnya digunakan untuk kepentingan diri sendiri, contohnya untuk menggugut seseorang. Oleh itu, kita perlulah menjadi orang yang bijak dan menggunakan ilmu mempertahankan diri ke arah kebaikan. Selain itu, saya juga dapat mencabar kemampuan diri saya dengan cara saya mengatasi rasa takut untuk berlawan dengan pihak lawan sewaktu latihan dijalankan. Hal ini secara tidak langsung dapat meningkatkan keyakinan diri saya dan menjadikan saya seorang yang lebih berani untuk mempertahankan diri saya dengan orang sekeliling saya. Akhir sekali, aktiviti ini mengajar saya untuk menjadi seseorang yang lebih berdisiplin kerana saya perlu mengikuti pantang larang yang terdapat di dalam silat. Contohnya, larangan untuk berdahaka kepada ibu bapa dan guru serta larangan untuk bergaduh antara rakan silat yang lain. Seterusnya, saya akan meneruskan pembentangan saya dengan aktiviti International Festival of Innovation on Green Technology (IFINOC). Pada tahun 2016, saya telah menyertai program International Festival of Innovation on Green Technology (IFINOC) yang bertempat di Universiti Malaysia Pahang selama 3 hari 2 malam. Saya bersama 2 ahli kumpulan saya dan 1 lagi kumpulan yang lain merupakan wakil bagi sekolah kami untuk menyertai program ini, serta sebanyak 200 orang peserta dari pelbagai negeri telah menyertai program ini. Program ini merupakan satu pertandingan yang dijalankan selama 2 hari yang bertemakan teknologi hijau untuk memberi kesedaran kepada pelajar dan juga masyarakat tentang kepentingan pemulihan alam sekitar untuk generasi akan datang melalui penghasilan produk teknologi hijau. Program ini juga bertindak sebagai landasan permulaan bagi membantu pertumbuhan dan pembangunan industri teknologi selaras dengan usaha UMP untuk ke arah kemasyarakatan teknologi. Program ini juga dijalankan untuk mencukil bakat pelajar dalam bidang inovasi dan memperkembangkan bakat mereka ke peringkat yang lebih tinggi. Pertandingan ini menilai hasil daripada inovasi yang telah dibuat dan bagi kumpulan saya, kami telah mencipta satu magnetika untuk membantu mengurangkan kemalangan jalan raya dengan cara kereta ini mengutip benda logam yang berbahaya dan tajam di jalan raya. Semua peserta akan mendapatkan anugerah masing-masing ke atas inovasi yang telah dihasilkan dan kumpulan saya berjaya mendapat anugerah gangsa daripada program tersebut. Sebagai refleksi, melalui program ini saya dapat mengembangkan idea saya dalam bidang inovasi. Hal ini kerana ketika penilaian yang dilakukan ke atas magnetika serta tinjauan daripada pengunjung di situ, kami telah mendapat banyak persoalan dan cadangan bagi menambah baik magnetika tersebut. Saya juga dapat pengalaman yang baru kerana program ini merupakan program inovasi pertama yang pernah saya sertai. Banyak pengajaran yang diperoleh seperti saya seharusnya bersedia lebih awal bagi program tersebut supaya perbentangan saya berkenaan magnetika itu lebih mudah difahami oleh penilai dan pengunjung. Saya juga perlu bersedia dengan sebarang persoalan yang diajukan dan mencari lebih banyak ilmu berkaitan teknologi supaya saya mampu memberikan jawapan yang baik kepada soalan yang diajukan dan membuat orang lain memahami apa yang saya cuba sampaikan berkenaan magnetika tersebut. Akhir sekali, saya melihat bahawa inovasi itu merupakan sesuatu yang penting untuk mengubah hidup kita ke arah yang lebih baik dan dapat digunakan untuk membantu hidup menjadi lebih mudah. Teknologi hijau membantu kepada pembangunan masyarakat berilmu yang mendorong ke arah mempraktikkan tenaga lestari dan cara hidup lebih baik. Kita boleh hidup lebih lestari jika kita menjadi seorang yang lebih celik alam sekitar, belajar daripada alam semula jadi, hidup dengan lebih bersederhana dan menjadi rakyat aktif dengan membangunkan alam sekitar. Teknologi hijau adalah pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar dan sumber semula jadi dan meminimumkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. Seterusnya, saya akan membentangkan aktiviti berikutnya iaitu Intellectual Property Summer Camp, IP Summer Camp. Pada tahun 2016, saya telah menyertai Intellectual Property Summer Camp, IP Summer Camp Sekolah Berasrama Penuh Peringkat Kebangsaan yang bertempat di Sekolah Menengah Sains Sultan Haji Ahmad Shah Pekan, Pahang selama 4 hari 3 malam. Program ini kerjasama daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, KPDNKK dan MyIPO. Antara aktiviti yang dijalankan adalah team branding dan pembentukan organisasi, IP registration, IP explorers dan IP valuation and IP monetization.
Bagi aktiviti tim branding dan pembentukan organisasi, saya bersama ahli kumpulan saya perlu menyusun organisasi kami mengikut carta organisasi di dalam syarikat dan juga mewujudkan nama syarikat serta logo syarikat kami. Saya mendapat jawatan sebagai setiausaha bagi kumpulan saya. Logo yang telah dibuat perlu dibentangkan untuk menjelaskan maksud di sebalik setiap unsur di dalam logo tersebut. Untuk aktiviti IP registration, kami perlu mendengar taklimat yang menjelaskan berkenaan intellectual property seperti apa jenis IP, kenapa IP ini perlu didaftarkan dan akibat jika IP ini tidak berdaftar. IP Explorers ini pula merupakan aktiviti yang paling menarik minat saya kerana kami mempelajari berkenaan IP melalui permainan di mana di setiap checkpoint yang ada, kami perlu menyelesaikan masalah berkenaan IP sebelum pergi ke checkpoint seterusnya. Bagi program IP Valuation dan IP Monetization, kami belajar cara untuk membuat penilaian ke atas IP dan juga cara untuk mengira IP tersebut. Untuk refleksi, melalui aktiviti ini saya telah banyak mempelajari perkara berkenaan paten, reka cipta, jenis perlindungan reka cipta dan sebagainya. Program ini dijalankan untuk meningkatkan tahap kefahaman mengenai IP dan menyemai budaya menghormati IP di kalangan generasi muda. Selain itu, saya juga dapat pengalaman baru dalam program inovasi selepas program IVNOC dan secara tidak langsung ianya meningkatkan minat saya untuk mencipta sesuatu yang baru yang boleh digunakan oleh manusia untuk memudahkan pekerjaan mereka. Program ini banyak menekankan kepentingan bekerjasama kerana banyak aktiviti yang memerlukan semua ahli bekerjasama seperti penciptaan logo dan menyelesaikan masalah yang diberikan ketika berada di checkpoint explorers. Akhir sekali, program ini membantu saya untuk meningkatkan kemahiran sosial saya kerana program ini memerlukan banyak interaksi bersama dengan rakan yang lain. Akhir sekali, saya akan membentangkan aktiviti ekspedisi mendaki Gunung Datuk Rembau Negeri Sembilan. Pada tahun 2019, saya telah menyertai satu ekspedisi mendaki Gunung Datuk Rembau Negeri Sembilan. Seramai 50 orang pelajar dan 5 orang pesyarah pengiring telah terlibat dalam ekspedisi ini. Kami bertolak seawal jam 4 pagi dan tiba di Gunung Datuk pada jam 5.30 pagi. Kami mula mendaki pada jam 6.30 pagi dan tiba di puncak Gunung Datuk pada jam 9 pagi. Antara pengalaman yang tidak dapat dilupakan ialah kami mendaki dalam keadaan hujan lebat yang menyebabkan ekspedisi ini menjadi lebih sukar dan mencabar. Namun begitu, semua peserta telah berjaya dan selamat dalam ekspedisi ini dan memperoleh banyak kenangan yang telah tercipta di Gunung Datuk. Aktiviti mendaki ini merupakan aktiviti yang paling saya sukai kerana dapat melihat pemandangan yang sangat cantik selepas penat lelah untuk mendaki. Bagi refleksi, melalui aktiviti ini, banyak pengalaman baru yang diperoleh dan banyak cabaran yang dihadapi untuk mendaki gunung tersebut. Selain itu, aktiviti ini juga meningkatkan kekuatan stamina saya kerana mendaki memerlukan semangat dan tenaga yang banyak untuk sampai sehingga ke puncak. Aktiviti ini juga membantu saya untuk mengurangkan stres kerana dengan mendaki dapat menghirup udara segar dan juga meluangkan masa bersama dengan rakan-rakan selain belajar dapat memberikan semangat yang positif dalam diri saya. Selain itu, aktiviti ini meningkatkan keyakinan diri saya kerana apabila saya berjaya mendaki gunung tersebut, saya akan menjadi yakin bahawa saya seorang yang mampu melakukan apa sahaja walaupun sukar dan saya akan merasa bangga dengan diri saya sendiri. Akhir sekali, aktiviti ini telah mengeratkan silaturahim antara saya dengan rakan-rakan saya yang lain dan juga dapat berkenalan dengan rakan yang baru dan berkongsi hobi yang sama iaitu mendaki. Jadi itu sahaja pembentangan dari saya. Sekian, terima kasih.